Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rohafina Zayu binti Abdul Jalil, nombor matrik A2183054, komputer umum yang berhubung menerusi beberapa rangkaian. Rangkaian internet juga telah berkembang luas sejajar dengan teknologi dan dunia kini. Penggunaan rangkaian internet merupakan salah satu keperluan dalam hidup masyarakat masa kini. Pada masa ini, seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia, dilanda virus COVID-19. Ini menyebabkan banyak aktiviti pekerjaan dan pembelajaran terganggu. Ini mendorong kepada norma baharu yang memerlukan mereka menjalankan aktiviti di rumah dan menyebabkan peningkatan penggunaan rangkaian internet. Masalah yang berlaku disebabkan beberapa faktor yang mendorong kepada ketidakbolehcapaian internet dan kelajuan internet semakin berkurang. Antara salah satu faktor masalah yang berlaku adalah peningkatan ketara pada aliran trafik internet di Malaysia sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Selain itu, kekurangan menara telekomunikasi selain kedudukan geografi sebagai faktor lain yang menyebabkan ketidakbolehcapaian internet secara menyeluruh di Malaysia. Mula pada tahun 1969 sebagai APRANET. Ia dibangunkan oleh Jabatan Pertahanan Amerika untuk membentuk Defense Advanced Research Project Agency. Ianya bertujuan menyelidik cara bagaimana menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk satu rangkaian. Terdapat dua bentuk capaian internet yang umum, iaitu capaian dial-up dan juga jalur lebar. Internet mempunyai kesan yang besar ke atas ilmu dan pandangan dunia. Internet juga telah mewujudkan budaya internet. Baiklah, bagi kesan yang terdapat disebabkan oleh kelajuan rangkaian internet yang rendah, termasuklah menyebabkan berlakunya cabaran dalam bidang pendidikan semasa PKP dilaksanakan. Kerana kebanyakan para pelajar berada di kawasan kelajuan internet yang rendah, terutama di kawasan luar bandar, pedalaman serta Bukit Bukau. Keadaan ini juga terkesan kepada para guru dan pensyarah kerana terpaksa menggunakan platform di atas talian seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya bagi mengadakan kelas bersama pelajar, mesyuarat dan lain-lain. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, masalah ini telah memberi gangguan kepada emosi pelajar dan guru. Kebanyakan antara mereka telah mengalami tekanan perasaan. Mereka terganggu apabila terdapat antara mereka tidak dapat menyesuaikan diri dalam pembelajaran secara talian sehingga merudum semangat pembelajaran dan sekaligus potensi intelek mereka juga menurun. Di samping itu, dari segi jasmani, apabila sesi pembelajaran dalam talian dilaksanakan sepenuhnya, jasmani mereka telah terganggu kerana keseluruhan waktu pembelajaran harus berhadapan dengan skrin laptop dan telefon pintar. Keadaan ini menyebabkan mata mereka menjadi kemerahan dan badan mudah terasa letih. Apabila berlakunya cabaran dalam bidang pendidikan, kerendahan peratusan sikap cakna warga negara yang terlibat dalam sektor ini telah mempengaruhi rukun negara pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Apabila isu ini terjadi, kebanyakan antara mereka tidak lagi ambil kisah tentang kewajipan mereka sama ada anak-anak mereka mahupun diri mereka sendiri dalam kewajipan menuntut ilmu. Hal demikian kerana agama Islam terutamanya amat menekankan penganutnya untuk menuntut ilmu. Oleh hal yang demikian, berlakulah ketidakcapaian kesejahteraan diri dalam konsep sejahtera yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kesan seterusnya saya akan serahkan kepada Haida. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan nombor 2, iaitu menjejaskan kesihatan mental seseorang, di mana pada masa kini peningkatan kes kemurungan dan bunuh diri sangatlah tinggi. Disebabkan oleh COVID-19, masyarakat terpaksa terperuk di rumah. Malah, kelajuan internet sangatlah rendah. Hal ini menyukarkan lagi para pelajar untuk menjalani proses pembelajaran dan peperiksaan dalam talian. Hal ini menyebabkan mereka terasa tertekan dan sedih. Dan daripada jasmani mereka, mereka mengambil jalan mudah dengan membunuh diri dan menyeksa fizikal mereka. Rukun negara yang boleh saya simpulkan daripada kesan kedua ialah kepercayaan kepada Tuhan, iaitu di mana setiap agama, terutama agama Islam, melarang penganutnya untuk mengambil hak Tuhan dalam menentukan kematian mereka serta menyakiti tubuh badan mereka. Konsep sejahtera yang boleh simpulkan daripada kesan ini ialah ketidakcampaian kesejahteraan diri dalam konsep sejahtera yang terdapat dalam penyataan
falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, kesan ketiga iaitu pendapatan masyarakat juga terjejas semasa pandemik COVID-19 kerana mereka terpaksa menjalankan pekerjaan dari rumah. Hal ini menyebabkan rintangan internet yang sangat lembap menyebabkan mereka susah untuk menyiapkan kerja mereka yang diberi oleh majikan mereka. Disebabkan oleh itu, mereka dibuang pekerjaan dan mereka terpaksa mencari pekerjaan yang baru untuk meneruskan kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan pendapatan mereka terjejas semasa pandemik COVID-19. Dan pada kesan ketiga ini, emosi mereka telah terganggu kerana mereka terpaksa untuk menyiapkan persediaan pekerjaan mereka dalam talian dan menyebabkan mereka berputus asa untuk meneruskan pekerjaan mereka. Permasalahan kelajuan internet yang menyebabkan ekonomi dan pendapatan terjejas ini sekaligus menggugat rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak lagi ambil kisah tentang ekonomi negara apabila mereka mengambil keputusan tidak mahu meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Keadaan ini secara logiknya tidak meningkatnya pendapatan warga negara, ekonomi negara juga menerima akibatnya. Dengan ini jelas menunjukkan permasalahan ini menyebabkan ketidakcapaian kesejahteraan diri menurut falsafah pendidikan kebangsaan dalam konsep sejahtera. Baiklah, untuk kesimpulannya saya serahkan kepada Atika dan Ami. Antara langkah-langkah penambahbaikan internet di Malaysia ialah inisiatif Jalinan Digital Malaysia Jendela, iaitu mengoptimumkan rangkaian dan meningkatkan kapasiti radio di kawasan pengguna. Yang kedua ialah penubuhan unit MCMC yang membantu menguruskan pelaksanaan sasaran jendela untuk memantau kemajuan industri dengan pengurusan masing-masing. Kerjasama syarikat telekomunikasi. Dengan adanya kerjasama ini, kita dapat menawarkan pakej khas internet percuma kepada semua pengguna pasca bayar dan prabayar dalam tempoh tertentu semasa pandemik. Selain itu, kita juga dapat memberikan internet percuma kepada semua pelanggan syarikat telekomunikasi menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Langkah seterusnya ialah kerjasama MCMC. Dengan adanya kerjasama ini, MCMC mengarahkan penyedia perkhidmatan untuk menaik taraf rangkaian internet di pusat komuniti berhampiran dengan kawasan yang lemah. Selain itu, kita juga dapat mendirikan menara baharu iaitu menara telekomunikasi di bawah pelang kesaling hubungan negara dengan kelulusan kerajaan negeri di kawasan yang dikenal pasti menghadapi masalah rangkaian internet yang lemah. Kesimpulannya, tidak dapat disangka lagi bahawa kebergantungan masyarakat terhadap telefon bimbit dan internet semakin meningkat untuk aktiviti harian mereka. Apabila berlakunya krisis COVID-19 dan PKP dikuatkuasakan, pengajaran dalam talian juga meningkat menjadikan suatu kaedah utama dalam proses PDP. Berbagai inisiatif pelbagai perkhidmatan telah dilakukan untuk membantu pengguna kekal menggunakan internet dengan baik dan sentiasa berada di rumah sepanjang tempoh PKP bagi memerangi wabak COVID-19. Seterusnya, internet juga amatlah penting untuk semua manusia sebagai alat untuk mencari maklumat, melakukan pekerjaan dan sebagainya. Akhir sekali, kami berharap agar rangkaian internet ini dapat dipertingkatkan kualitinya dari semasa ke semasa secara berterusan agar tidak menimbulkan sebarang isu. Sekian, terima kasih.